Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izaidah Syahira binti Muhammad dan juga kumpulan saya Zuhaili binti Kamarudin, Khairunisa binti Muhammad Ghazali dan Nurul Atikah binti Abdullah. Kami berempat akan membentangkan tajuk kertas kerja kami, iaitu penolakan dakwaan ketuhanan Isa oleh golongan Nasrani. Sebelum saya teruskan pembentangan kertas kerja kami dengan lebih mendalam, suka untuk saya terangkan terlebih dahulu pengenalan, iaitu siapa golongan Nasrani dan siapa Nabi Isa itu. Okey. Pertama ialah pengenalan tentang golongan Nasrani. Golongan Nasrani dan Kristian pada awalnya adalah berbeza. Akan tetapi, pada hari ini, baik Nasrani maupun Kristian, kedua-duanya sukar dibezakan dan kedua-duanya ini sangat sinonim. Ini merupakan maksudnya di sini nak nyatakan bahawa Nasrani dan Kristian dulu berbeza, tetapi sekarang kedua-duanya lebih kurang sama, sinonim, sangat sinonim kedua-duanya. Okey, seterusnya saya teruskan dengan pengenalan Nabi Isa Al-Masih. Nabi Isa ialah seorang Rasul Allah yang diutuskan kepada Bani Israel. Dan Nabi Isa AS ialah manusia yang dikurniakan banyak mukjizat ke atasnya. Itu merupakan sedikit pengenalan mengenai Nabi Isa Al-Masih. Kemudian saya teruskan dengan pandangan Kristian atau golongan Nasrani mengenai Nabi Isa AS atau Jesus Christ, iaitu Jesus Christ ni merupakan panggilan bagi orang Kristian terhadap Nabi Isa AS. Okey. Pandangan Islam dan Al-Quran terhadap Nabi Isa atau Jesus Christ adalah sangat jauh berbeza. Dalam Al-Quran menyatakan bahawa Nabi Isa Al-Masih ni merupakan seorang Rasulullah yang diutus ke atas kaum Bani Israel ataupun Yahudi. Nabi Isa merupakan seorang Nabi yang dilahirkan oleh ibunya, iaitu Maryam, tanpa seorang bapa. Dan berbagai mukjizat yang Allah kurniakan ke atas Nabi Isa untuk membuktikan bahawa Nabi Isa ni sebenarnya Rasul dan Nabi dan Rasul Allah. Okey, antara mukjizat-mukjizat Nabi Isa, mukjizat baginda adalah menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah dan boleh menyembuhkan orang buta, boleh menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, turunnya hidangan dari langit, dapat mengetahui apa makanan dan minuman yang sedang dimakan atau diminum oleh kaumnya, serta baginda juga mengetahui barang-barang atau benda yang disimpan oleh kaumnya di rumah mereka dan sebagainya. Ini merupakan antara mukjizat-mukjizat yang Allah kurniakan ke atas Nabi Isa untuk membuktikan kepada kaum Bani Israel ni, kepada kaum Yahudi ni mengenai bahawa yang Nabi Isa ni merupakan Rasul Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhaili binti Kamarudin akan membentang mengenai perdebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Nasrani bagi menafikan ketuhanan Isa alaihi salam. Perdebatan ni dipetik daripada kitab tafsir Ibnu Katsir. Diceritakan bahawa kaum Nasrani mendakwa bahawa Allah memiliki anak, iaitu Isa alaihi salam, selain mempersoalkan keberadaan Isa alaihi salam itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangkal dakwaan mereka itu dengan melontarkan hujah, iaitu, bukankah kamu tahu bahawa tiadalah ada anak itu melainkan menyerupai anaknya? Mereka berkata, ya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah kamu tahu bahawa Tuhan kita hidup dan tidak mati sedangkan Isa telah musnah? Mereka berkata, ya. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah kamu tahu bahawa Tuhan kita itu menguruskan setiap sesuatu, menjaganya dan memberikannya rezeki? Mereka berkata, ya.
Kemudian baginda SAW mempersoalkan, adakah Isa boleh melakukan seperti itu? Lantas mereka menafikannya. Lalu baginda SAW bersabda lagi, sesungguhnya Tuhan kita telah membentuk Isa di dalam rahim sebagaimana yang Dia sukai, dan Tuhan kita tidak makan, tidak minum dan tidak berhadas. Mereka mengakui perkara tersebut. Lalu baginda SAW bersabda lagi, bukankah kamu tahu bahawa Isa itu telah dikandung oleh ibunya sebagaimana seorang perempuan mengandungkan anaknya, kemudian melahirkannya, kemudian memberikannya makanan sebagaimana kanak-kanak lain. Kemudian dia makan, minum dan berhadas. Mereka berkata, ya. Akhirnya baginda SAW berkata, bagaimana dia iaitu Isa boleh menjadi Tuhan sebagaimana yang kamu dakwa? Lalu mereka kaku terdiam setelah mendengar persoalan itu. Baiklah, daripada kisah ini kita dapat lihat bahawa kaum Nasrani ni mereka tahu bagaimana layaknya sifat-sifat Tuhan, bagaimana sifat-sifat makhluk. Tetapi mereka tetap mendakwa bahawa Isa itu sebagai Tuhan. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa hidayah itu Allah berikan kepada sesiapa dikehendakinya dan yang berusaha untuk mendapatkan hidayah itu. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai konsep taslis ataupun dipanggil Trinity. Trinity membawa maksud penganut kepercayaan agama Kristian mengatakan bahawa Tuhan itu satu, namun terdiri daripada tiga, iaitu Tuhan, Anak Tuhan dan Roh Al-Qudus. Bapa ataupun Tuhan ialah pencipta dan pentadbir alam. Anak Tuhan ialah kalimah Allah yang diturunkan ke bumi dalam kandungan Maryam, iaitu Isa Al-Masih, dan Roh Al-Qudus ialah sifat hidup dan ilmu Allah yang berpindah dari jasad Isa alaihissalam ke tubuh santos, saints ataupun paderi, dan diberi kepadanya urusan tathhir, iaitu penyucian. Jadinya ketiga-tiga ini menurut mereka adalah Tuhan yang satu kerana ketiga-tiganya adalah bukan makhluk. Perkara ini mereka nyatakan berdasarkan konsep yang dipercayai oleh mereka, iaitu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Baiklah, seterusnya ini merupakan dalil yang menunjukkan bahawa dakwaan ketuhanan Isa alaihissalam itu merupakan suatu perkara yang mensyirikkan Allah dan kafir. Yang pertama, Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 72 yang bermaksud, sesungguhnya telah kafirlah mereka yang mengatakan bahawasanya Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam. Kemudian dalam surah An-Nisa pula ayat 172 Allah telah berfirman, maksudnya tiada halangan bagi Al-Masih itu untuk menjadi hamba kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Isa itu adalah bukan Tuhan dan merupakan makhluk kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khairunisa binti Muhammad Ghazali. Nombor matrik A1666634. Ini menyambung perbentangan oleh kawan saya berkaitan dengan pandangan Islam dan Kristian terhadap Nabi Isa alaihissalam, iaitu mengenai Nabi Isa diangkat ke langit. Pandangan Islam. Pertama sekali, ulama Islam sepakat mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan Nabi Isa daripada mati disalib, kerana orang yang disalib itu sebenarnya ialah seorang sahabat yang mengkhianatinya, yang telah diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Kemudian baginda diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diangkat ke langit. Kedua pula, ramai ulama dan sarjana menyebut orang yang diserupakan dengan baginda Isa alaihissalam itu adalah
Yahuza ataupun Isariot. Nah, itulah namanya. Okey, berikutan dengan pandangan Kristian pula, mengatakan Nabi Isa iaitu anak Tuhan itu mati disalib sebagai menebus dosa warisan. Okey. Seterusnya pula, terdapat 5 antara kepercayaan agama Kristian mengenai Holy Spirit yang memiliki pelbagai fungsi. Okay, pertama sekali ialah membantu pengikut Yesus menyebarkan ajaran Kristian. Kedua pula, memberkati para pengikut dan menyelamatkan mereka. Ketiga, memandu mereka mengikuti ajaran dan jalan Tuhan. Keempat, memandu para pengikut dalam beribadah dan penyembahan. Kelima sekali adalah memahami isi kandungan kitab suci mereka yang merangkumi arahan-arahan daripada Tuhan dengan sebenar-benar pemahaman. Okey, baiklah. Apa yang saya dapat berkaitan dengan kajian yang saya lakukan ni untuk dijadikan pengajaran atau ikhtibar ialah, pertama sekali, umat Islam wajib mengambil tahu berkenaan kewujudan agama selain Islam seperti agama Kristian, Yahudi dan Nasrani. Hal ini kerana untuk dijadikan sebagai penambahan ilmu dan pengetahuan agar tidak mudah ditipu atau terpesong oleh para agamawan mereka. Seterusnya, agama Kristian, Yahudi dan Nasrani seboleh-bolehnya ingin menghancurkan penganut agama Islam dengan melakukan pelbagai strategi seperti memasukkan unsur-unsur liberalisme dan unsur-unsur lain dengan menggunakan title agama Islam itu sendiri supaya umat Islam tu keliru dan boleh beralih arah terhadap agama mereka. Okey, kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah wajib kepada pemantapan akidah serta sentiasa mengisi masa menuntut ilmu, taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengasihi dan mengikuti sunnah Rasulullah agar dipelihara oleh Allah daripada terpesong dengan fahaman yang sesat. Okey, seterusnya pula ialah kita sebagai umat Islam janganlah mencontohi sifat Yahudi ni, di mana sifat mereka ni suka melakukan kekacauan terhadap agama Islam. Banyak kisah-kisah yang telah disebutkan oleh Allah mengenai bangsa Yahudi ini di dalam Al-Quran yang suka melakukan kekacauan dan kerosakan terhadap agama Islam sehingga boleh berlaku perbalahan dan pecah belah. Okey, akhir sekali ialah perpaduan sesama Islam sangatlah dituntut kerana ia merupakan kekuatan dalam menghadapi musuh Islam. Okey. Kesimpulan daripada kertas kerja kami ialah, sesungguhnya Allah itu Esa. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ikhlas yang membawa maksud, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jelas di sini, walau kita berbilang kaum dan mempunyai kepahaman yang berbeza terhadap masuk agama, tetapi hanya Allah lah pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya, fitrah manusia itu sendiri ingin mencari Tuhan pencipta alam dan mempercayai bahawasanya setiap perkara yang terjadi itu telah diatur oleh Allah. Tiada Tuhan juga yang layak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya tiada manusia yang layak menjadi Tuhan. Sekian itu sahaja daripada grup kami.